Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini kita akan belajar bab 3 tingkatan 4 iaitu penaklukan logik. Jadi dalam video kali ini kita akan merangkumi beberapa topik iaitu subtopik pernyataan, penafian dan juga pernyataan majmuk. Okey, jom. Pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan ni ialah suatu ayat yang boleh ditentukan nilai kebenarannya sama ada benar ataupun palsu. Ataupun kita boleh cakap dalam bahasa mudahnya betul ke salah. Tapi dia bukan kedua-duanya. Okey, jadi dalam pernyataan ni dia bukannya ayat seru, dia bukan ayat tanya, dia juga bukan ayat perintah. Contoh-contoh pernyataan ni kita boleh cakap macam adik saya rajin membaca ataupun rumah itu besar. Itu pernyataan. Mari kita tengok dan kita tentukan sama ada suatu ayat itu pernyataan ataupun bukan. Pernyataan atau bukan. Jadi kita tengok yang pertama ni, bagaimanakah mentega dihasilkan? Jadi bila kita tengok yang pertama, kita nampak bagaimanakah. Jadi bagaimanakah ni ialah suatu kata tanya. Kata tanya ni dia macam bagaimanakah, mengapakah, siapakah, bagaimanakah ni dia ialah satu kata tanya. Dan kat belakang ni kalau boleh nampak dia ada tanda soal. Jadi sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya ialah adalah suatu ayat tanya. Jadi bila ayat tanya dia bukan pernyataan. Kita tengok yang kedua, amalan membaca mendatangkan banyak manfaat. Kita tahu yang benda tu betul lah, sebab membaca datangkan banyak manfaat ni. Sebab kita bila membaca kita dapat isi masa lapang, kita dapat tambah ilmu pengetahuan. Jadi kita berbalik kepada definisi pernyataan itu sendiri, iaitu dia boleh tentukan sama ada nilai suatu kebenaran itu betul atau salah. Jadi kalau kat sini kita boleh nampak amalan membaca datangkan banyak manfaat. Betul kan? Jadi sebab itulah ianya adalah suatu pernyataan. Okey, yang ketiga, wah besarnya rumah itu. Wah ni ialah kata seru. Selain daripada wah, kita boleh tahu dia macam nah, aduh, itu semua kata seru. Lepas tu kat belakang dia kita boleh nampak tanda seru. Yang panjang ni tanda seru. Okey, jadi ini ialah bukan pernyataan. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Sila cuci tangan sebelum masuk. Kita nampak perkataan sila. Okey, sila ni kebanyakannya digunakan untuk ayat perintah. Ataupun kadang-kadang ayat perintah tu dia tak ada pun perkataan silalah, mestilah, macam tu lah. Dia tak ada perkataan yang menunjukkan penekanan. Tapi kita kena kenali sendirilah. Contohnya, seorang ibu menyuruh anaknya pergi kedai beli kentang. Jadi itu dah satu kata perintah. Sebab kita tak ada tentukan betul ke salah. Sila cuci tangan sebelum masuk. Betul ke salah? Tak ada kan? Dia tak ada betul dan salah. Jadi dia ialah bukan pernyataan. Okey. Madu berasa manis. Betul ke madu manis? Ke salah? Kalau tak tahu pun betul benda tu betul ataupun salah. Tapi ini ialah suatu pernyataan sebab dia bagi tahu madu ni rasanya manis. Jadi kalau ikutkan apa yang kita tahu, pengetahuan yang kita tahu, madu ni memang rasa manis lah. Jadi betul lah. Jadi bila kita boleh tentukan sama ada benda tu betul ataupun salah, maka ia ialah suatu pernyataan. Baiklah, seterusnya dalam suatu pernyataan tu kita boleh tentukan sama ada ianya benar ataupun palsu. Jadi pernyataan benar ataupun palsu ni biasanya dia soalan ni daripada apa yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni, topik-topik yang kita dah belajar ataupun topik-topik yang akan belajar dalam tingkatan 4 ni boleh jadi juga. Ataupun topik-topik yang macam waktu tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 tu semua ada. Contohnya kita ada belajar pasal nombor perdana, geometri, asas-asas semua tu, bentuk-bentuk, jenis-jenis nombor ke, poligon, nombor perdana. Baiklah, kita pergi dekat contoh yang pertama, iaitu hasil tambah sudut pendalaman sebuah sisi 4 ialah 360. Sebelum ni kita pernah belajar sisi 4 ialah 360. Jadi betul lah, kalau segitiga 180. Jadi ini ialah pernyataan benar. Kita tengok yang kedua, semua pentagon mempunyai 5 sisi. Kita tengok pentagon. Pen tu maksudnya 5 kan. Jadi kalau pentagon 5 sisi lah, sebab dia tak spesifikkan pun sama ada
sisi tu punya 5 sisi kata ke ataupun tak. Jadi bila semua pentagon punya 5 sisi, benda ni ialah penyataan benar. Okey. Sebilangan bulatan mempunyai jejari 5 cm. Sebilangan bulatan mempunyai jejari 5 cm. Jadi bila kita tengok, dia cakap sebilangan je, dia tak cakap pun semua. Kalau semua bulatan, benda dah jadi penyataan palsu. Tapi sebabkan dia cakap sebilangan bulatan punya jejari 5 cm, maka dia jadilah penyataan benar. Okey. 21 ialah nombor perdana. Betul ke tak? Nombor perdana tu apa? Kita ingat balik. Perdana ialah nombor bulat yang hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri, dan nombor 1. Jadi 21 ni, kalau dia ialah nombor perdana, dia hanya boleh dibagi dengan 21 dan 1. Tapi apa yang kita tahu, 21 ni boleh bahagi 3 juga, iaitu bersamaan dengan 7. Jadi nombor 21 ialah nombor perdana ni ialah penyataan palsu lah, sebab dia bukan nombor perdana. Seterusnya kita akan pergi kepada penafian. Penafian ialah kita nak menafikan ayat tersebut dengan menambah perkataan tidak ataupun bukan. Jadi tidak atau bukan ni biasanya diikut kesesuaian lah. Dalam bahasa Melayu, biasanya perkataan tidak ni dia diikuti oleh frasa adjektif ataupun frasa kerja. Contohnya, tidak makan, tidak mengulang kaji pelajaran. Kalau frasa adjektif, contohnya tidak cantik, tidak besar. Beg itu tidak mahal. Tapi kalau biasanya kita sebut beg tu tak mahal lah, tapi bila kita guna kata baku ni macam ni lah, tidak mahal. Manakala bukan pula ialah untuk frasa sendi nama dengan frasa nama. Okay, frasa nama ni macam ni, contohnya nama orang. Dia bukan Atikah, dia bukan abang saya, dia sebenarnya bukan orang kampung sini. Lepas tu manakala bagi frasa sendi nama pula, contohnya sendi nama ni macam daripada, dari. Contohnya, dia bukan daripada kalangan orang-orang kaya. Kalau kita dah biasa dengan perkataan ayat-ayat bahasa Melayu, kita dah biasa dengan penyataan, kita boleh je tentukan sendiri sama ada nak guna tidak ataupun bukan lah, ikut kesesuaian. Tapi kalau rasa confused, boleh balik-balik kepada tidak diikuti dengan adjektif dan kata kerja, dan manakala bukan diikuti oleh kata nama ataupun frasa nama dan juga frasa sendi nama. Okey, baiklah, kita nak tengoklah contoh-contoh macam mana nak buat penafian ni. Dan penafian ni pula ada satu simbol. Dia macam ada ombak P. Ombak P ni kita panggil tilda P. Okey, lepas tu kita nak tengok contoh. Okey, kita tengok contoh pertama. 6 boleh dibahagi tepat dengan 3. Penafian dia ialah 6 tidak boleh dibahagi tepat dengan 3. Semua rhombus ada sepasang garis selari. Penafian dia ialah bukan semua rhombus ada sepasang garis selari. Tengok yang terakhir, semua nombor perdana merupakan nombor ganjil. Jadinya bukan semua nombor perdana merupakan nombor ganjil. Kita tengok penafian ni, sebenarnya semua pernyataan bila dia jadi penafian, dia akan terbalik. Contohnya, pernyataan tu benar, bila kita tambah penafian dia akan jadi palsu. Dan bila pernyataan tu palsu, kita tukar penafian, dia akan jadi benar. Jadi dia akan terbalik lah, benar ke palsu, palsu ke benar. Seterusnya kita akan pergi kepada pernyataan majmuk. Jadi pernyataan majmuk ni, bila kita gabungkan dua pernyataan menjadi suatu pernyataan dengan menggunakan kata penyambung, iaitu dan ataupun atau. Mari kita tengok satu tabel ni. Kita tengok perkataan dan. Dan ni bila benda ni dua-dua berlaku. Manakala atau, dia boleh jadi satu berlaku, satu tak berlaku, ataupun kedua-duanya berlaku sendiri. Okey, kalau kita tengok sini, P dan Q ni merujuk kepada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Bila pernyataan 1 ni benar, pernyataan 2 benar, maka
P dan Q benar atau P atau Q benar. Okey, begitu juga dengan bila pernyataan palsu dan pernyataan kedua palsu, P dan Q jadi palsu dan P atau Q jadi palsu. Jadi ini mudah kan, sebab dua-dua benar maka benarlah. Kalau dua-dua palsu maka palsulah. P dan atau P atau Q. Okey. Tapi yang mengconfusekan sikit dekat sini, yang agak mengelirukan sedikit dekat sini ialah bila pernyataan pertama benar, pernyataan kedua palsu, P dan Q menjadi palsu. Sebab apa? Sebab kalau dan, dia kena dua-dua baru dia jadi benar. Jadi bila salah satu tu palsu, dia akan jadi palsu lah. Kalau atau, dia boleh jadi satu tu benar ataupun satu tu tak berlaku. Tengok contoh pertama. Adik suka makan ayam goreng. Ini ialah contoh dalam kehidupan seharian lah. Okay. P ni pernyataan pertama, adik suka makan ayam goreng. Q, adik suka makan kentang. Bila nak gabungkan, dia jadi adik suka makan ayam goreng dan kentang. Adik suka makan ayam goreng atau kentang. Contohnya lah, kita buat macam ni. Adik suka makan ayam goreng, tapi adik tak suka makan kentang. Jadi adik suka makan ayam goreng ni ialah pernyataan yang benar. Adik suka makan kentang ialah pernyataan yang palsu. Jadi kalau kita nak gabungkan, adik suka makan ayam goreng dan kentang. Kalau perkataan dan ni, maksudnya dua-dua mesti berlaku. Adik tu memang suka makan ayam goreng dan adik tu suka makan kentang. Baru ayat ni akan jadi benar lah. Tapi bila dia ada dan ni, adik suka makan ayam goreng dan kentang, adik tak suka pun makan kentang. Jadi dia akan jadi pernyataan palsu. Okay, kita tengok yang kalau kita guna perkataan atau. Adik suka makan ayam goreng atau kentang. Atau ni kan adalah bila kita faham lah, atau ni adalah satu pilihan sebenarnya. Jadi dia boleh jadi pilihan yang pertama tu betul ataupun pilihan yang kedua tu betul ataupun kedua-duanya. Maka bila pernyataan pertama atau kedua betul, maka suatu pernyataan tu terus akan jadi betul. Tapi kalau salah satu tu salah, dia still akan jadi benar lah sebab dia atau kan. Tapi kalau kedua-dua tu pernyataan palsu, maka automatically ayat tu akan jadi pernyataan palsu lah. Contohnya macam ni. Saya cakap yang saya suka makan nasi atau roti. Boleh jadi saya suka makan nasi, boleh juga jadi saya suka makan roti, ataupun boleh jadi saya suka makan dua-dua. Tapi kalau saya cakap saya suka makan nasi dan roti, maknanya saya memang suka makan dua-dua. Pernyataan majmuk ni, pernyataan gabungan ni, dia akan jadi benar bila pertama, kalau guna dan, dia mesti kedua-dua ayat tu ialah pernyataan yang benar. Tapi kalau salah satu tu palsu, maka dia akan jadi palsu keseluruhannya. Manakala untuk pernyataan atau pula, kalau salah satu daripada pernyataan ni ialah benar, maka pernyataan majmuk tu terus akan jadi benar. Jadi salah satu benar, boleh. Kalau dua-dua benar pun jadi benar juga. Tapi kalau kedua-duanya palsu, maka baru dia akan jadi palsu. Sekarang kita nak pergi kepada contoh ayat matematik. Okay, tu P, punca kuasa 5 bukan integer. Q, 20 ialah kuasa 2 sempurna. Okay, tengok pernyataan 1, punca kuasa 5 bukan integer. Betul lah. Maksudnya pernyataan ni benar sebab integer ni ialah nombor bulat yang ada negatif atau positif. Jadi bila kita tengok garis nombor, dia start daripada negatif, lepas tu kosong, lepas 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak ada pecah-pecahan punca kuasa 5. Jadi punca kuasa 5 ni bukan integer. Integer ni ialah negatif 1, kosong, 1, 2, 3, negatif 2. Tu semua integer. Dia tak ada punca kuasa 5/3. Dia memang nombor bulat. Lepas tu Q, 20 ialah kuasa 2 sempurna. Punca kuasa 2 sempurna ni ialah nombor yang boleh dipunca kuasa 2 kan tanpa ada apa-apa baki. Jadi bila kita punca kuasa 2 kan 20 ni, dia ada dapat baki kan. Jadi dia bukan kuasa 2 sempurna. Jadi pernyataan ni pernyataan salah.
apa contoh kuasa 2 sempurna? Contohnya 9. Sebabnya kuasa 2 sempurna ni contohnya 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Jadi bila hasilnya akan jadi kuasa 2 sempurna. Jadi punca kuasa 5 bukan integer ni ialah benar, 20 ialah kuasa 2 sempurna ialah palsu. Pertama ni kita gunakan kita gunakan pernyataan majmuk dengan menambah perkataan dan. Punca kuasa 5, kalau matematik ni biasanya kita boleh ambil dan gabungkan terus je lah. Ambil punca kuasa 5, letak sini, 20 ni sambungkan je. Okey, jadi punca kuasa 5 bukan integer dan 20 ialah kuasa 2 sempurna. Jadi satu benar, satu palsu. Kita ingat balik, bila dan satu benar, satu palsu, dia akan jadi palsu. Dia hanya akan jadi benar bila kedua-dua pernyataan tu ialah benar. Jadi kita akan dapat pertama ni palsu. Okey, kedua, punca kuasa 5 bukan integer atau 20 ialah kuasa 2 sempurna. Okey, disebabkan perkataan atau dan satu pernyataan benar, satu pernyataan palsu, dia akan jadi benar. Sebab bila guna atau ni dia cuma akan jadi palsu bila kedua-duanya palsu. Jadi itu sahaja yang kita belajar pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.